TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan, dalam Sukses SPM 2021. Ya, Afiq harap anda semua sehat, sejahtera dan stay safe, stay at home. Okey, sebab sekarang ni ialah masalah COVID ni masih lagi belum selesai. Jadi sama-sama kita patuhi SOP. Okey, kalau nak keluar, nak beli barang, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Dan apa yang paling penting, kalau nak pergi kedai, pergi ke mana-mana, jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Baiklah, jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan guru jemputan dengan subjek Sains Rumah Tangga, iaitu jahitan dan pakaian bahagian 2. Mungkin sebelum ni cikgu ni dah datang untuk bahagian 1, tapi kali ni kita sambung pula untuk bahagian kedua. Siapakah guru hari ini? Afiq pun tertanya-tanya juga. Tanpa buang masa, jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, itulah dia guru kita pada hari ini. Dan mungkin anda semua dah tahu dah cikgu ni daripada mana, dah berapa tahun dah beliau mengajar. Mari kita bersama mengenali guru ini dengan lebih dekat. Sekarang ni Cikgu Eliza dah ada dah dengan Afiq. Assalamualaikum Cikgu. Salam Afiq. Ya, Cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, jadi Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak sama-sama bawa Cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP, gunakan hand sanitizer. Okey, mari Cikgu, ikut saya. Okey. Silakan Cikgu. Okey. Baik, dan saya pun gunakan juga. Okey, jadi inilah dia cikgu yang akan bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Saya nak tanya dengan cikgu. Cikgu, sebelum kita mulakan, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada pelajar ataupun murid-murid di luar sana? Mungkin perlu take note ke ataupun kena ingat ke di bahagian 1 untuk sambungan di bahagian 2 pada hari ini? Okey, untuk hari ini dia adalah kesinambungan daripada pelajaran kita yang lepas. Jadi yang lepas kita tengok tentang cara nak pemilihan pakaian. Okey, untuk mengikut bentuk badan dan sebagainya. Kali ini pula kita nak belajar cara nak menjahit pakaian. Cara nak menjahit pula pakaian. Saya tak reti sangat menjahit ni. Mak saya reti. Dia memang pakar bab ni. Baiklah, jadi itu perkata cikgu. Pandangan cikgu sebenarnya susah tak subjek ni? Okay, kalau saya lah yang dah 24 tahun mengajar ni, saya rasa subjek ni sangat senang, menarik dan menyeronokkan. Okey, baik. Dan mesti perempuan saja ke ataupun sebenarnya tak kisah? Tak, subjek ni sebenarnya lelaki boleh, perempuan boleh. Sebab dia overall, dia subjek ni ada subjek tentang makanan, pakaian, pengurusan dan sebagainya. Jadi semua orang patutnya perlu tahu subjek ni. Okey, walaupun nama dia Sains Rumah Tangga, kebanyakannya mungkin akan ada murid-murid lelaki yang macam takut lah kan. Jadi tak perlu takut sebab Afiq pun belajar juga hari ini. Baiklah, jadi jom sama-sama kita saksikan pandangan pelajar pula cikgu. Ada juga pandangan pelajar mengenai subjek Sains Rumah Tangga. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya sangat meminati subjek Sains Rumah Tangga kerana perkara yang dipelajari adalah berkenaan rutin harian yang biasa dilakukan dan mudah untuk saya fahami. Selain itu, subjek Sains Rumah Tangga memudahkan saya skor dalam SPM kerana terdapat 2 kerja khusus iaitu menjahit dan memasak yang dapat membantu saya mendapat markah tambahan dalam exam. Seterusnya, banyak topik yang saya pelajari membantu saya menjalani rutin harian saya dengan lebih berdisiplin. Mengenai subjek SRT ini, pada mulanya saya tidak mengetahui apa yang akan dipelajari. Tetapi selepas mengetahui dan mempelajarinya, saya mendapati bahawa subjek ini boleh membantu saya untuk memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM. Tambahan pula, subjek ini mempunyai kerja khusus yang perlu dilakukan iaitu memasakkan dan menjahit. Selain itu, terdapat juga topik-topik yang dapat saya aplikasikannya dan praktikan dalam kehidupan seharian serta saya banyak mendapat ilmu pengetahuan melalui subjek SRT ini.
Saya suka subjek SRT kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya dalam bidang memasak dan menjahit. Selain itu, subjek SRT merupakan subjek yang sangat berfaedah kepada generasi muda terhadap aktiviti rumah tangga harian. Terima kasih. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan pelajar mengenai subjek kita pada hari ini. Okey, jadi Afiq harap murid-murid di rumah dapat bersiap sedia sebab kita akan mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP macam biasa. Gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting, hand sanitizer, jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, jadi hari ini kita bukan saja belajar bersendirian bersama dengan Cikgu Eliza. Kita akan ditemani bersama dengan pelajar dari SMK Perempuan Methodis Kuala Lumpur. Mari kita berkenalan bersama dengan mereka. Ya, ini dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, jangan lupa buka mic. Hai semua. Hai. Hai. Alamak. Ya. Okey, jadi inilah dia. Keenam pelajar. Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri. Boleh? Kita mulakan dengan Syahdatul Aisyah. Silakan Syahdatul. Syahdatul dah buka mic ke? Dah buka. Oh, kami tak dapat dengar suara Syahdatul. Okay, cuba dekatkan mic. Okey. Tak apa, kita teruskan dengan Nazira. Silakan Nazira. Hai, nama saya Siti Nazria binti Zabo. Okey, seterusnya. Kaina Najiha. Hai, nama saya Siti Nur Najah. Cita-cita saya Perico Fashion. Okey, seterusnya di sebelahnya Siti Maisara. Betul. Hai, nama saya Siti Maisara. Cita-cita saya peguam. Peguam. Okey, seterusnya. Fauzia. Nama saya Nur Fauzia binti Khalil Muhammad. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera penelitian. Oh, sangat baik ya. Dan yang terakhir sekali, Syazlin. Hai, nama saya Syazri Ulina binti Rosli. Cita-cita saya untuk jadi pengarang novel. Okey, wah hebat-hebat ya cita-cita mereka. Jadi Afiq harap anda semua dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Okey, tapi Afiq nak tanya ni, semua dah makan ke? Sebab selalu petang-petang ni dia lemau sikit. Dah makan? Tunjuk thumbs up dekat skrin kalau dah makan. Okey. Ya, itulah dia. Jadi kalau nanti ada apa-apa saja soalan yang perlu ditanyakan kepada guru, tanyakan saja, okey? Baiklah, jadi sekarang tanpa membuang masa, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Eliza dengan subjeknya Sains Rumah Tangga. Tanpa membuang masa, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey. Jadi saya teruskan kesinambungan daripada siri kita yang lepas. Jadi kali ini kita akan lihat pula proses untuk kita meneruskan. Sebelum ni kita dah tengok tentang pemilihan fabrik. Kita dah tentukan tentang bentuk-bentuk badan, cara pemilihan style yang sesuai dengan bentuk badan. Jadi untuk siri kita kali ini, kita akan lihat pula proses untuk kita membuat pakaian. Jadi sebelum kita membuat pakaian, kita kena kenal dahululah apakah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama yang kita kena tahu ialah tentang alat yang kita nak gunakan semasa kita membuat
pakaian. Kita nak menjahit baju, jadi kita kena tahu alat. Jadi dekat sini kita perlu tahu 4 jenis alat yang kita akan gunakan. Iaitu yang pertama, pita ukur. Pita ukur ni sangat penting lah. Ya, betul. Daripada awal lagi kita nak kena ambil ukuran badan. Ukuran badan pelanggan kita atau diri kita perlukan pita ukur. Kemudian lepas pita ukur, pembaris lengkung. Okey, satu lagi yang saya nak kena ingatkan, nama alat ini. Dalam peperiksaan terutamanya, nama alat kena betul. Jangan kita jawab nama alat yang salah. Dia akan memberi kesan. Jadi nama alat-alat ini dan fungsinya kita kena tahu. So pita ukur, pembaris lengkung, pembaris sesiku dan pembaris lurus. Jadi ini adalah 4 alat yang penting yang akan kita gunakan dalam proses kita membuat jahitan. Okey. Jadi selepas kita dah tahu alat, nama alat, fungsinya, kita beralih pula kepada kita nak mengambil ukuran badan. Jadi bila kita nak ambil ukuran badan, kita kena tahu pula bahagian-bahagian badan yang kita nak ambil. Supaya kita apabila kita nak buat tu, kita cari-cari ukuran. Jadi kita dah tahu apa proses-proses apa ukuran-ukuran badan yang diperlukan. Jadi dekat sini kita kena tahu bahawa ukuran badan kita perlukan ialah terutamanya bahagian bahu. Bahagian bahu, bahagian dada, pinggang, pinggul. Bukan punggung, pinggul. Dan labuh baju. Labuh baju mana kita nak, bergantung kepada baju yang kita nak jahit. Okey, ini ialah bahagian badan yang kita kena tahu sebelum kita mengambil ukuran. Jadi bila kita dah ambil ukuran, kita nak menyediakan pola pula. Pola, apa dia pola? Pola ni ialah kita pindahkan ukuran badan kita ke atas kertas. Ke atas kertas untuk mendapatkan bentuk baju. Itu kita panggil pola. Jadi bila kita nak pindahkan pola, ukuran yang kita dapat tadi, kita perlu ada pengiraannya. Yang mana pengiraan ini memang standard. Ukuran ini adalah ukuran standard untuk setiap tukang jahit. Dia memang akan tahu ukuran ni. Sebab pola kita bukan buat sehelai baju. Kita hanya ambil sebahagian. Sebahagian kertas untuk dibentukkan jadi baju. Okey? Jadi ini adalah ukuran-ukurannya yang perlu pelajar ingat dan perlu pelajar tahulah. Jadi seterusnya bila kita dah tahu cara nak ambil badan, ukuran badan, kita dah tahu cara nak buat pola, pengiraannya, seterusnya kita nak tengok bahagian-bahagian pola. Okey, dalam untuk subjek SRT ada 2 jenis pakaian yang kita akan belajar, iaitu yang pertama rompi dan yang kedua blouse. Jadi rompi dan blouse pelajar SRT akan belajar. Jadi untuk rompi, kita tengok dulu. Ini adalah rompi. Rompi, jadi pelajar kena tahulah yang mana bahagian hadapan, yang mana bahagian belakang dan pola yang akan dibuat. Inilah pola yang akan dibuat berdasarkan kepada ukuran yang telah diambil. Jadi bahagian-bahagian pola ini kalau kita lihat terutama bahagian depan. So bahagian depan pola ini bahagian depan rompi baju kita, ini yang hasil polanya. Okey. Pola untuk bahagian depan. Kita ambil separuh biasanya kalau untuk baju kita akan ambil separuh. Separuh saja. Kita tak buat semua. Sebab nanti kita akan masukkan tanda. Nanti kejap lagi kita akan tengok pula. Jadi cikgu, rompi ni sebenarnya untuk lelaki ataupun untuk perempuan? Okey, rompi ni kita boleh pakai pada perempuan boleh, lelaki boleh. Dia kita panggil sebagai anak baju jugalah kan. Menggantikan blazer. Kan kadang-kadang tu. Vest. Vest. Tapi cikgu, dia perlu dad ke? Okey, dad ni kalau diperlukan di bahagian belakang. Depan pun boleh. Depan pun boleh, belakang pun boleh. Ikut pada
kesesuaian ataupun keperluan pelanggan kita lah atau diri kita. Kalau kita nak letak depan pun boleh. Maksudnya perlu dia terserahlah, maksudnya terserah boleh ada di bahagian mana kita nak letak. Okey, faham. Tapi tujuan dia adalah untuk beri shape. Bentuk untuk dapatkan ramping dia tu kan. Tujuan dia itulah untuk mendapatkan shape badan. Okey, jadi yang ini kita sesuaikan, kita letakkan rompi di bahagian dad di bahagian belakang. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita nak kenal pasti pola hadapan dan pola belakang. Selepas murid dah tahu pasal pola, barulah kita tengok dahulu blouse sebab saya nak tunjukkan juga pola untuk blouse sebab mereka juga belajar tentang cara nak buat blouse. Jadi blouse ni juga kalau kita lihat, kalau rompi tadi tidak ada lengan. Tapi blouse kita ada juga blouse yang tak berlengan, tapi kita ajar juga murid supaya ada lengan lah, lebih bersopan Jadi kita adakan juga pola lengan. So beza dengan rompi tadi kalau kita lihat blouse kita ada pola lapik, iaitu pola di bahagian leher. Lapik. Kemudian kalau pola pola belakang pun sama, iaitu lapik di bahagian dalam blouse. Okey. Supaya nampak terletaklah leher kita kan. Okay, jadi kemudian kalau rompi tadi tak ada lengan. Yang ni kita buat ada lengan. Lengan lah. Kalau tak nak buat pun tak apa, tak salah. Itu pun terserah pada pelanggan juga. Ya, terserah juga. Yang penting ialah proses nak menjahit tu. Okey, jadi sekarang ni pola tu murid kena tahu tanda-tanda pola, sebab daripada tanda pola itulah yang kita lukis pada kertas akan kita pindahkan ke atas kain. Jadi bila tanda-tanda inilah yang memainkan peranan. Bila kita nak letakkan di atas kain, kita nak gunting. Kenapa kena ada tanda pola itu? Okey. So kita lihat yang pertama yang tanda anak panah kecil ini ialah basi klaim atau basi kain yang dekat tepi baju kita tu kan. Lebihan kain tu. Dekat tepi kain kita tu, ini kita panggil sebagai basi jahitan atau basi klaim. Okey, yang ini tanda diamond ni. Tanda diamond ni adalah tanda imbang. Okey, dia boleh terletak sama ada di bahagian garis leher ataupun di bahagian atas bahu. Iaitu imbang ni nak bagi pola kiri kanan sama, dan bila kita nak cantum depan belakang pun sama. Okey, itu tanda imbang. Ini yang penting. Tanda lipatan. Tanda lipatan ni maksudnya bahagian ini tak dipotong. Maknanya kain kita kena lipat. Kita kena lipat, dan bahagian lipatan itu kita tidak potong. Kalau potong apa jadi? Potong dia tak bercantum lah. Dia terbelah dua lah kan. Jadi ini pentingnya. Bila murid tengok atau tukang jahit tengok tanda lipatan, makna dia tahu bahawa baju ini, bahagian ini tidak dipotong. Dia ada kaitannya dengan blouse tadi. Ni. Jadi ini tanda separuh tadi ni. Ini dia. Ni. Ini dia. Tanda lipatan ini menunjukkan bahawa ini separuh baju kita, yang tengah ni tanda 3 ni maknanya tak perlu dipotong. Kalau tak ada tanda 3, kalau kita tengok ni, ini zip. Sama ada kita nak buat blouse ini berzip atau blouse ini berbutang, maka tak ada tanda 3. Okey. Tak ada tanda 3 sini kan. Sebab ini maknanya blouse itu dipotong tengahnya. Dia ada kaitan dengan bentuk blouse kita. Jadi tanda 3 tadi adalah tanda lipatan. Ini ialah ira lurus. Ira lurus ni nak menunjukkan ira kain. Supaya kain kita bila kita jahit baju dia jatuh cantik terletak. Kalau tak nanti kain kita sengit-sengit. Kadang-kadang kita nampak berkedut dekat tepi jahitan tu sebab ira dia tak betul. Dia ada kaitan Seterusnya ialah tanda gunting. Gunting ni tepi ni, iaitu kita nak kena gunting kain. Ni, tepi ni. Ini kita panggil tanda gunting. Sini kita tak gunting lah sebab tanda lipatan kan. Jadi kita akan gunting bahagian sini sahaja. Jadi cikgu ada tak ukuran standard untuk
kita gunting di garis tepi tu? Tak ada. Sebab ada. kita dah buat pola tadi. Ini pola. Ini kita panggil pola. Jadi Baik. kita akan terus gunting di atas Mhm. kertas ini. Mana kain kita dekat bawah. Aha. Jadi kita akan gunting ikut ni je. Oh, Kita nak jahit baik. dekat sini. Ini tanda yang saya tak tunjuk lagi. Sorry. Ya. Okay, ini ialah lisu pemadan. Yang tadi kalau nak buat dad. Ini dad kalau tepi. Ya. Kalau tengah, nanti saya tunjuk ada satu lagi Baik. Tapi dia ada dua. Lisu ni kan kadang-kadang kalau kita tengok ini untuk baju perempuan. Biasanya dia akan letak lisu dad di tepi. Okey, kalau untuk lelaki kita akan letak di tengah. Okey. Faham. Jadi ni. Ini dipanggil garisan pemadan. Garisan pemadan ni lah garisan di mana kita menggunting, kita menjahit. Kita ambil mesin jahit kita jahit atas ni lah. Okey. Jadi ini ada ukuran. Antara basi ni dia ada ukuran. Baik. Iaitu lebih kurang 1 cm. 1 cm. 1 ke 1.5. Oh. Ada kalau banggai lengkung ni dia besar sikit lah sebab dia nak lajak lengkung tu kan. So garisan jahitan ini yang kita gunakan mesin jahit. Kalau kata kita tak ada mesin jahit, kita nak jahit Kalau dulu Jahit dia tangan. gunakan tangan. Garisan ni lah dia akan gunakan untuk jahit. Okey. So tanda ni sangat penting dan dia adalah ukuran tanda standard satu dunia. Semua tailor pakai. Sebab tanda ni ini saya labelkan untuk belajar. Tapi kalau pola tak perlu label lah. Maksudnya tanda-tanda itu sudah cukup memahami. Macam jalan raya lah. Simbol-simbol jalan raya kan. Dah menjadi kebiasaan lah. Ya. Okey. Ini. Okey. Jadi kalau pola sebenar macam ni lah. Inilah pola sebenar. Pola sebenar dia. Okey. Jadi mana bila kita tengok ada tanda 3 ni, maknanya kita dah tahulah. bahagian tu bukan tanda Tanda lipatan tak perlu dipotong. Tak boleh dipotong. Okey, kalau tanda ni tanda jahitan, mesin atau namanya garisan pemadan. Baik. Okey. Garis gunting. Garis gunting atau ini garisan pemadan kita panggil. Oh, tu garisan pemadan. Garis gunting yang ini. Ni garis gunting, kita nak gunting kain. Okey. Okey, yang tadi saya kata lisu. Tadi kita tengok lisu dekat tepi sini kan untuk okey. Kalau tadi yang ini. Untuk lisu cekung. Oh, itulah dia lisu cekung. Okey. Baik. Jadi lisu ni boleh buat depan, boleh buat belakang. Yang ini boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Tapi kalau lisu tadi tu hanya untuk depan. Okey. Okey. Jadi ini adalah pola yang standard yang ada tanda pola. Tapi ini adalah pola belakang. Okey. Baik. Okey, jadi cikgu, kita nak rehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Sebab banyak lagi yang akan dikongsikan daripada Cikgu Eliza. Dan murid-murid di rumah boleh berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Tapi macam biasa, Afi akan pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Dan apa yang paling penting, patuhi SOP. Okey? Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Afi nak tanyalah murid-murid yang ada di studio bersama dengan kita ni, semua okey ke tak? Buka mic. Semua okey ke tu? Okey. Semangat sikit Afiq faham mungkin petang agak lemau sikit, tapi kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita. Boleh? Okay. Show your thumbs up. Okay, good. Okay, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Eliza. Silakan Cikgu. Okay, kalau tadi kita dah tengok tanda pola hadapan, saya nak tanya pada apa nama tanda pola ni? Nazria. Saya. Apa tanda pola ni? Mana? Tanda diamond tu. Tanda yang bulat 3 ni. Nampak tak? Oh, listu pemadan. Betul ke listu pemadan? Okey, Fauziah nak cuba? Ya. Okay, kita minta Tanda Fauziah. lipatan. Ya, tanda lipatan. Tadi kita dah tengok tadi kan. Okey, seterusnya.
tanda ini pula. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba tanda ni? Fauzia nak cuba lagi? Tanda apa tu? Ira lulus. Ya? Ira lulus. Ya, betul. lurus. Ira Betul? lurus. Okey. Okey, dan yang seterusnya, tanda apa ni? Yang ni berbeza sikit dengan tanda pola hadapan tadi. Ni siapa nak cuba? Maksudnya tadi Nat dah sebut dah ni. Apa dia tadi, Nat? Cuba jawab, Nat. Lisu pemadan. Ya. Lisu pemadan. Betul. Betul. Okey. Jadi okey, tadi diamond tadi yang ini ini ialah garisan pemadan. Okey. So saya tak pergi lama Sorry. Saya terus pada lepas kita dah tahu tanda pola, kita dah letakkan pada pola-pola. Seterusnya sekarang kita nak pindah kita nak potong pola dan fabrik. Fabrik tu kita dah letakkan. Ini kain kita lah, katakan ini kain kita dah letakkan. Jadi teknik menggunting pun kena betul. Kalau salah bukan tak jadi tapi nanti tak sempurnalah kain baju kita Jadi kita kena pastikan teknik yang betul. Iaitu dengan kita meletakkan tangan, tak boleh angkat fabrik, kita guntingkan dengan gerakan sekata. Ini semua saya rasa murid dah belajar Ini sebagai ulang kaji saja. Okey, lepas kita dah gunting, maka kita nak pindahkan tanda pola tadi daripada kertas kita nak pindahkan kepada kain. Sebab kita dah nak jahit ni. So, kita nak pindahkan dengan cara, ada dua cara. Sama ada kita gunakan kapur. Kapur yang dipanggil kapur tukang jahit. Ini kapur yang tiga segi tu? Kapur tiga segi. Ya, ada color-color tu. Ada macam-macam color kan? Ya, warna biru, merah. Biru, merah, kuning, putih. Dia bergantung kepada fabrik. Sebab bila kita nak pakai tu. Baik. Jadi yang itu kita panggil kapur tukang jahit. Kalau letak kapur saja macam-macam kapur. Betul. So dia spesifik kapur tukang jahit. Dan cara yang kedua, kalau tak nak pakai kapur, kita gunakan roda surih yang ada gigi tajam-tajam ni. Yang ni. Yang ada macam roller tu, yang ada gigi tajam tu, kita akan gunakan bersama dengan kertas karbon. Dan kertas karbon tu pula kertas karbon tukang jahit. Bukan tracing paper atau karbon yang warna biru yang kita guna untuk lukis peta tu. Tu bukan. Bukan. Yang ni khas untuk tukang jahit. Yang ini biasanya kita akan pakai bersama-sama. Roda surih bersama dengan kertas karbon. Kalau tak ada roda surih, kertas karbon tak berfungsi. Tak ada kertas karbon pun, roda surih pun tak berfungsi. Dia nak surih atau apa kan. So dia kena pakai bersama-sama. Baik. Tapi kebanyakan tailor, tukang jahit, mereka lebih suka pakai yang inilah. Gunakan kapur. Kapur tukang jahit cepat. Lebih cepat Okey. Jadi seterusnya proses menjahit. Proses menjahit kita nak tengok. Okay, proses jahit ini bila kita nak menjahit pakaian kita. Tak kira sama ada rompi ataupun blouse. Okey. Jadi saya rasa yang ini pelajar kebanyakan mereka dah belajarlah sebab ini pun saya lebih kepada mengingatkan balik apa yang telah mereka pelajari. Okey, jadi proses-proses jahitan ini perlu mereka belajar dan mereka perlu membuat jahitan inilah sehingga siap. Okey, jadi blouse pun sama. Blouse ikut rekaan mereka. Ikut rekaan fashion mereka, apa yang mereka nak. Yang penting pada setiap blouse ini perlu ada semua proses-proses jahitan yang inilah yang tadi kita telah tengok tadi. Iaitu kena ada garis leher, kelim, penyudah tepi, penghilangan gelembung, kancing. Itu adalah nama-nama proses pada pakaian yang mana mereka kena buat mengikut langkah-langkah. Jadi setiap langkah ini juga mereka perlu tahu setiap langkah-langkah dalam membuat rompi ataupun membuat blouse. Setiap step ini mereka perlu tahulah sebab bila kita buat amali, kemudian kita boleh terjemahkan dengan cara kita menulislah Okey, saya nak tumpu kepada soalan sebenarnya. Ya, baik. Untuk kita kali ini. Alright. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok yang tadi yang telah saya terangkan di awal pelajaran tadi Okey, rajah 1 rajah menunjukkan alatan digunakan untuk mengambil ukuran badan.
dan menerah pola. X, Y dan Z. Berdasarkan rajah nama kealatan. Okey, siapa nak cuba? Okey, ada yang nak cuba? Ada yang Siapa lagi yang belum cuba? Najiha? Ya, saya cuba. Okey, cuba. Silakan. Apa dia? X, pembaris melengkung. Okey. Y, pembaris ke siku. Ya. Z, pituku. Ya, betul. Ya, betul. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kita kena nama. Nama alatan itu supaya ianya betul dan tepat. Baik. Okey, seterusnya. Bahasa berkait dengan alatan tapi kali ini fungsi. Oh. Tadi nama alat. Ya. Sekarang dia bagi fungsi pula. Dia suruh kena pasti apa alat tu. Baik. Jadi kita tengok yang pertama, membuat garisan bersudut tepat pada pola dan atau fabrik. Apa jawapan yang tepat? Sadatul. Suara tak dengar. Oh, tak dengar suara Syahdatul. Okeylah. Syahdatul cuba letakkan mic dekat mulut. Dengar tak? Cuba dulu. Okey, tak dengar boleh. cikgu. Kita cuba. Okey, kita cuba guna orang lain, kita try Mak Sarah. Pembaris lurus. Pembaris lurus. Ya, sebab dia kita buat garis lurus atau pada fabrik atau pola. Okey, mengukur dan menanda garisan lurus, tegak dan panjang. Lurus, tegak dan panjang. Alat apa ni? Syazlin? Syazlin nak cuba? Syazlin? Nadia, cikgu. Okey, Siapa? cuba. Okey. Najiha. Pembaris sesiku. Pembaris sesiku. Ya. Betul. Dan akhir sekali, mengambil ukuran Pituku. badan dan bahagian melengkung pada pola. Yang ni senang. Ni saya cubalah cikgu. Pita apa dia? Afiq? Pita ukur. Saya cuba. Senang sebab ambil ukuran badan. Alright. So kita tengok soalan yang seterusnya. Ini. Yang tadi. Kita ambil ukuran badan. So berapa kita nak pindahkan pada pola. Okey. Tadi saya dah bagi formula dia tadi kan. Okey, Raja menunjukkan cara mengambil ukuran bahagian X. Tu bahagian apa tu? Syafiq, Afiq? Bahagian bahu. Ya, bahagian bahu. So, hitung ukuran bahagian bertanda X yang perlu untuk menghasilkan pola. Sekiranya ukuran itu 40 cm. Macam mana tu? Okey, so yang ini kita kena tengok ukuran badan, formulanya bahagi 2. Okey. Jadi maknanya 40 cm Bila kita ambil ukuran, saya lupa nak terangkan tadi, ukuran metrik. Ukuran menggunakan unit cm. cm. Kita tak menggunakan inci ya? Kalau zaman dulu mak-mak kita pakai inci, tapi sekarang kat sekolah kita gunakan ukuran metrik kan. So kita gunakan cm lah. Okey. Tapi memang tahu tailor suka guna inci sebab tapi lebih mudah besar. SPM kita guna sentimeter. Okay. That's why kita dedahkan awal gunakan sentimeter. Jadi ukuran untuk buat pola ialah 20 cm. Okey. Okey, seterusnya ini tadi tanda pola tadi balik. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebahagian pola badan hadapan. Okey, ada tadi A. Cikgu dah tanya dah ni. B, tadi dah tanya dah, kita ni cuba tanya lagi. orang yang sama. Siapa nak cuba? Fauzia? Ya, saya. Okey, Okey, cuba. A apa Fauzia? A, ira lurus. A, ira lurus. Okey. B apa Fauzia? Okey, Fauzia nak cuba lagi ya? Sila. B. B, tanda lipatan. Okey. C. C, lisu pemadan. Ya, ini lisu pemadan. Untuk pola hadapan. Hebatlah Fauzia. Okey, tahniah Fauzia. Okey. Berani mencuba. Ya. Okey, ini pula. Yang ini tadi dia bagi tanda pola, suruh letakkan nama dia kan. Sekarang kita nak masukkan. Lukiskan 3 tanda pola. Jadi Raja satu menunjukkan baju. Kenapa dia tunjuk baju? Dia ada kaitan dia. Bahagian hadapan sehelai blouse.
Jadi ini adalah pola untuk bahagian hadapan. Macam mana kita nak tahu pola hadapan belakang? Iaitu kita tengok pada garis leher dan pada lengan. Garis lengan. Kalau untuk belakang biasanya dia keruk dia kecil sikit. Kalau sebab dia belakang kan. Keruk dia lebih besar. Ya. Okey. Jadi lukiskan tanda pola. Jadi maknanya pelajar kena lukiskan di atas pola ini. Okey. Jadi yang ini saya rasa mungkin saya tunjukkan sajalah Okey. Jadi ini dia. Maksudnya pelajar dia kena lukiskan tanda imbang. Okey. Ira lurus. Ira lurus. Apa dia? yang tengah Yang ni. Oh, tanda lipatan Garisan gunting. pemadan. Garisan pemadan. Okey, baik. Okey. Dan juga saya pun lupa yang ni. Tanda lipatan. Tanda lipatan. Okey. Jadi mereka perlu melukis semula. Ya, mereka perlu lukis. Okey, tapi di sini saya masukkan Saya masukkan semua, cuma kita tengok pada arahan. Arahannya minta 3. So masuklah mana-mana 3. Mana-mana 3 sama ada garisan pemadan ke, ira lulus ke, tanda lipatan ke. Sekiranya mereka nak buat lebih, contohlah mereka akan tanda semua. Okey. Tak salah, tapi markah tetap 3. Secara automatiknya akan dapat full mark lah kalau betul semua. Nak kata full mark pun tengok juga kalau dia tak betul. Tak ni juga kan, tapi bila 3 sajalah markah yang didapat, dia tak akan dapat lebih lah. Apa yang penting cuba berhati-hati Ya, berhati-hati, pastikan tengok dulu kedudukan tanda pola tu betul atau salah. Okey, baik Cikgu Eliza. Jadi sekarang ni sebelum kita sambung lagi untuk cuba menjawab Cikgu, kita nak rehat lagi. Kali ni kita bagi ruang kepada murid-murid di rumah untuk berehat, untuk minum air ke, nak pergi ke tandas ke, sebab anda terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Kita jumpa nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Apa yang paling penting, stay safe, stay at home. Okey? Baiklah, kita belajar dari rumah hari ini bersama dengan Cikgu Eliza dengan subjek sains rumah tangga. Silakan Cikgu, kita nak cuba jawab soalan lagi ni. Okey, so kita teruskan lagi. Jadi soalan yang seterusnya, nyatakan 2. Saya sahaja highlightkan supaya murid nampak dia kena jawab berapa dan kemudian tengok markah. Supaya dia tak buang masa jawab banyak-banyak, sedangkan markah 2 je. Ya, betul Cikgu. Jadi kena baca soalan, tengok markah. Terus tengok markah. Okey. So, nyatakan 2 cara untuk memindahkan tanda pola pada fabrik. Siapa nak cuba? Tadi saya dah terangkan. Okey, siapa tu? Syadatul, boleh ke? Dah boleh? Cuba jawab. Boleh? Okey, good. Ada suara. Baru dengar suara. Dengar. Okey, apa dia Syadatul? Alah. Nombor 1, kapur tukang jahit dengan roda suri dan kertas karbon. Okey, betul. Jadi ini kena tepat. Macam saya cakap tadi, tak ada perkataan kapur tukang jahit dah tentu salah lah. Ada perkataan kapur saja, tak ada tukang jahit, salah. Kita kena jawab tepat. Jawapan penuh. Okey, pandai. Raja menunjukkan aktiviti untuk menghasilkan pakaian. Berdasarkan Raja, nyatakan 2 peraturan yang perlu diikuti untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Okey, sebelum tu, ini proses apa? Abang Afiq. Ini proses potong fabrik lah. Ya, menggunting fabrik. Ini adalah proses menggunting fabrik. Terima kasih. Kalau bahasa saya dengan mak saya tengah potong kain. Okey, jadi apakah peraturan? Yang ini saya nak cubalah pada anak murid saya. Boleh? Nat, boleh cuba Nat? Boleh. Okey, apa dia Nat? Peraturan yang pertama, jangan angkat fabrik semasa menggunting. Okey. Lagi, Maisara? Lepas tu yang kedua. Okey, tak apa Nat. Teruskanlah.
Teruskan, Nat. Teruskan, Nat. Silakan. Yang kedua, bila menggunting fabrik, letakkan satu tangan di atas pola. Okey. Okey. So, bila gunting, letakkan satu tangan di atas pola. Ataupun jangan angkat fabrik semasa menggunting. Okey, atau ini jawapan yang lain Maknanya pastikan fabrik berada di atas permukaan yang rata atau kita gunakan mata gunting sepenuhnya semasa menggunting bahagian lurus. Jawapan dia ada 4. Jadi mana-mana yang sesuai lah yang dirasakan betul, pelajar boleh jawab. Okey, terima kasih Nat. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan pandangan hadapan dan belakang sehelai blaus yang menggunakan fabrik nipis. A, B dan C adalah proses jahitan. Tadi kita dah tengok sikit tentang proses kan? Yep. Yang pada blaus. Okey, jadi berdasarkan Raja, nyatakan proses jahitan pada bahagian A. Sorry. Pada bahagian A itu apa dia, Nat? Sorry. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Proses jahitan A. Ya, Jiha. Apa dia, Jiha? Kedut lepas. Ya, kedut lepas. Okey. Kelepek. B, okey, kelepek. C? Bisu pemadan. Ya, betul. Okey. Saya selalu guna bahasa kelepek tu. Saya tak tahu ada rupanya. Kelepek ataupun kita kata sebagai penyudah tepi. Penyudah tepi. Kelepek ada Ada. Itu nama istilah proses jahitan kita. Baik. Kelepek ni ialah bahagian bawah. Bahagian hujung bahagian hujung baju kita gunakan kelepek. Okey, tahniah Najia. Okey, seterusnya. Ini mereka sedang dalam proses membuat rompi ni. Okey. So, peta alir menunjukkan langkah-langkah menjahit rompi. Langkah 1, 2 dan 4 telah diberikan. So, lengkapkan peta alir pada ruang jawapan yang disediakan. Jadi, maknanya ni kita nak buat rompi. Jadi, langkah buat rompi. Okey, dan langkah 1, 2, 4 diberikan. Jadi, awak kena lengkapkan langkah yang seterusnya. Boleh saya tahu langkah yang ketiga? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Syazlin? Syazlin. Langkah yang ketiga. Yang ketiga saja saya nak. Jahit lapik leher dan siapkan belah berlapik. Ya, mula kita jahitkan lisu cekung dekat belakang rompi, belakang tu. Kemudian kita sediakan lapik dalam dia untuk rompi. Kemudian jahit lapik ke garis dan siapkan dekat leher tu dulu. Kemudian jahit kelim rusuk. Ni kelim rusuk Okey, langkah yang kelima. Siapa nak cuba? Alah. Yang kelima, siapa nak cuba? Maisara? Maisara? Ya, saya. Yang kelima. Langkah yang kelima apa tu, Mai? Langkah yang kelima, cantumkan lapik lengan pada garis lubang dengan rompi. Ya, cantumkan lapik lengan, okey, dengan garis lubang dengan rompi. Okey, good. Seterusnya yang keenam ialah kita trim basi. Kita kecilkan basi kita dan akhir sekali kita tetapkan lapik lengan. Rompi kita kan tak ada lengan kan, kita tetapkan dia, kita sama ada kita sembat dia Okey, so ini langkah untuk menyiapkan rompi. Okey. Seterusnya. Okey. Ini yang terakhirlah bagi saya rasa. Jadual dalam tajuk jahitan kita juga ada pengiraan kos. Jadi jangan lupa sediakan kalkulator. Alright? Okey, jadual menunjukkan kos bahan, kos upah dan kos sampingan bagi menghasilkan 10 helai rompi. Jadi dia bagi kos bahan 250, kos upah 90, kos sampingan 60. Berdasarkan jadual, hitungkan kos pengeluaran untuk sehelai rompi. Okey. Apakah formula kos pengeluaran? Boleh saya tahu? Siapa nak cuba? Okey. Sila Najia. Okey, Najia. Kos bahan
campur kos upah, campur kos sampingan. Ya, betul. So, dia pun dah bagi. Jadi, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Jadi, kita ambil dah balik nilai-nilai yang telah diberikan. Dan totalnya, jumlahnya 400. So, soalannya ialah dia minta harga sehelai. Sehelai. Jadi, maknanya bahagikan dengan 10, 40 400 bahagikan dengan 10 helai yang diberi oleh soalan, maka kita dapatlah RM10. Okey. Jadi ingat RM40 dah cikgu. 400 bahagi 10. RM40. Cikgu cakap tadi RM10. Minta maaf. Okey, baik cikgu. Cikgu silakan cikgu untuk kita rumuskan dari segi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk kesimpulan dalam modul 3 ini, modul jahitan. Jadi dalam modul ini murid kena tahu tentang pemilihan fabrik, bentuk badan, elemen-elemen style pakaian, seterusnya ialah proses jahitan. Alat-alat yang digunakan, langkah-langkah menjahit pakaian dan akhir sekali ialah pengiraan kos. Jadi maknanya dalam peperiksaan sediakan kalkulator. Kita tak tahu soalan tu keluar atau tidak, itu terpulanglah kan. Betul. Tapi yang penting ialah kita sediakan semua keperluan yang diperlukan untuk peperiksaan kita. Baik. Itu saja. Terima kasih Cikgu Eliza. Dan terima kasih juga kepada pelajar dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur kerana sudi bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita berlangsung. Dan saya harapkan murid-murid di luar sana, apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Eliza dapat memberi manfaat supaya anda dapat skor pada SPM nanti. Okey? Jadi itu saja daripada saya, Afiq Syazwan. Terus setia bersama dengan kami. Kita jumpa lagi semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Selamat maju jaya untuk semua calon SPM 2021, khasnya untuk semua calon yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Okey, cikgu berharap semua murid dapat menggunakan waktu dan masa yang ada ni untuk mempertingkatkan prestasi masing-masing dan jangan pernah putus asa dan selalu berdoa untuk memperoleh kejayaan dalam SPM dan juga dalam kehidupan. Okey, cikgu mendoakan agar semua calon SPM dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang. Okey, so akhir kata, stay safe and good luck. Pesanan cikgu untuk pelajar-pelajar semua ialah sentiasa bersemangat untuk belajar walaupun berada dalam situasi PKP sekarang ini. Pelajar juga perlu mengikuti jadual PDPR yang disediakan oleh guru-guru sama ada secara online maupun offline. Dan jangan lupa melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Akhir sekali, cikgu mengucapkan selamat maju jaya untuk semua pelajar-pelajar sains rumah tangga di Malaysia dan good luck dalam SPM nanti. Wassalam, bye.